pagi ni atau tengah hari ni kita nak bincang berkenaan dengan keajaiban sedekah. Satu buku yang sebenarnya adalah kami karyakan semata-mata untuk nak zahirkan betapa sedekah ini sifatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pengenalan ini kita akan dapat tahu apa istimewanya sedekah dan apa keajaiban di sebalik sedekah itu. Kerana kita akan bertemu dengan pelbagai apa yang kita kata rahsia-rahsia, hikmah-hikmah di sebalik sedekah yang kita lakukan itu. Dan insya-Allah apabila kita boleh kupas berkenaan dengan sedekah ini, kita akan menemukan pelbagai kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat yang akhirnya menjadikan kita bersemangat untuk bersedekah dan kita tahu apa tujuan dan hala tuju sedekah itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mulakan dengan ta'rif sedekah pada muka surat 5. Allah dalam muka surat 5 bila sebut sedekah ni artinya kebenaran dan pemberian ikhlas. Dan itulah yang dimaksudkan sedekah. Dan sedekah ini kalau kita tengok Ibnu Manzur, dia kata pemberian yang diniatkan kerana Allah kepada golongan yang memerlukan. Fakir ke, miskin ke, orang biasa ke, itu makna sedekah. Kalau kita ambil sedekah ni daripada kalimah sadaqah yasduku sidq, sadaqah. Apa makna benar? Benar ni macam mana? Dalam poket kita ada RM500. Ada duit 10, ada duit RM5, ada duit RM1, ada duit RM100. Kemudian kita pergi dengar orang ceramah. Bila orang ni ceramah tajuknya Palestin, Gaza, contoh. Dan dia tunjuk gambar betapa teruknya di Palestin, Gaza ni macam mana kesudahan dan macam mana keadaan tu. Nak tahu satu persatu ni. Bila ini berlaku, dah jadi macam tu, tahu dah teruknya Palestin dan macam ni, kita pun suruh sedekah. Sedekah sahaja yang pertama, dia tak sama dengan zakat. Kalau zakat fitrah, semua RM10, RM10, RM7, RM7, sedekah tak. Ada orang ni bagi RM1. Ada orang ni bagi RM5. Ada orang ni bagi RM10. Ada yang ni RM20. Ada yang RM50. Ada yang RM100. Kenapa? Kerana yang bagi RM1, bagi RM5, bagi RM10, bagi RM100, bagi apa ni pun, dia tidak ada niat lain kecuali berdasarkan keikhlasan kebenaran hati dia. Maknanya setakat tu yang dia beri tu, hak tu lah hak benar dia nak sedekah. Tiba-tiba sudah saya terima tu, letak, saya pun kata, saudara-saudara, tak patut sedekah banyak tu je. Tak patut. Orang mati, orang uzur, orang begini ni, awak bagi RM5, RM10, RM20, RM50, RM100, banyak tu je. Tu, kita kata macam tu. Jadi, sedekahlah banyak lagi. Lepas saya marah, cakap sampai 20 minit, syarah gini-gini, tak patut. Saudara-saudara pun sedekah. Tapi sedekah kali kedua tu, dak mari dah ikhlas. Dalam hati bahasa, sungguh lari bajet. Aku nak berhenti ke arak ni air keruh. Baru nak makan. Makan ni. Ni bajet ni kat RM30, RM50, mai cakap macam tu. Beri bukan tak bagi. Tapi masa tu, separuh ikhlas dah. Ataupun suku dah ikhlas. Ataupun 1/10 ikhlas. Kenapa jadi macam ni? Kena hati. Sebab itu bila sedekah ni, hak kita beri, hak tu lah. Bagaimana keikhlasan kita. Dan yang ini pun kita boleh develop daripada satu, mungkin sikit, naik lagi. Dan mungkin akan datang terus kita akan bertambah lagi. Tu maksud sedekah. Baik.
Kemudian kita tengok manusia ni bila dia mati, yang tinggal pada dia sedekah. Sedekah jariah. Apa makna jariah? Sedekah tu tetap mengalir. Sedekah yang mengalir ni dalam arti kata lain, bila kita sedekah, dia tetap terus berjalan. Maknanya benda tu kekal. Dia mati dah, tapi dia bina masjid, dia bina surau, dia wakaf tanah, dia bina rumah anak yatim. Dia mati lama, tapi sedekah dia tetap mengalir. Ini maksud sedekah jariah. Walaupun dia mati, pahala dia tetap akan berlangsungan. Tengok muka surat 8. Saya terjemah sahaja sebab saya tak nak baca hadis panjang. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu yang diajar dan disebarkan, ini satu. Dia sebar ilmu. Kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh. Anak soleh. Jadi kalau anak soleh yang ditinggalkan, bukan anak soleh. Yang ditinggalkan doa untuknya. Waladun salihun yad'ulah. Ketiga, mushaf Quran yang dia wariskan. Apa makna mushaf Quran? Dia ada cetak Quran ataupun dia beli Quran, dia wakaf di masjid, di surau, di tahfiz. Jadi budak dok baca. Itu selama mana ada tu. Masjid yang dibina. Masjid yang dibina ni bukan makna sebiji. Tapi dia beri RM10, RM5 untuk bina masjid. Yang Nabi kata, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina semata-mata kerana Allah sebuah masjid, walaupun hanya dengan mafhasi qutah. Apa makna mafhasi qutah? Maknanya walaupun sebesar sarang burung ciok, burung kecil. Maknanya mungkin RM1, RM2, RM10 sikit. Maka Allah bina istana dalam syurga. Allah bina untuknya. Itu dia. Kemudian rumah bagi Ibnu Sabil. Macam rumah penumpang, rumah tumpangan. Kita buat. Masjid kata nak buat rumah keluarga satu. Jadi dia pun buat. Bila dia buat, maka dia pun akan dapat ini. Kemudian sungai yang dialirkan. Apa makna sungai yang dialirkan? Maknanya orang boleh manfaat daripada sungai tersebut. Zaman dulu kalau ada sungai lalu kok tepi kapung dia, kok tanah dia, banyak dia dapat manfaat. Baik. Sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup, masa kita sihat. Ada orang nak sedekah masa mati, masa sakit, rugi. Masa dia hidup, masa dia sihat, dia sedekah. Boleh? Okey, jaya macam tu. Yang ini yang disebut. Beberapa lafaz yang hampir sama dengan makna sedekah ni. Nombor 1, nombor muka surat sebelah, hadiah. Biasanya dinisbahkan kita beri pada orang kaya atau sama-sama kawan. Yang kedua, kita panggil hibah. Hibah ni di mana kita beri barang itu untuk kepada seorang tu dengan tidak adanya sebarang tukaran dan balasan. Kita bagi saja hebah. Hebah ni lebih kepada orang yang rapat dengan kita. Anak kita, bini kita, suami kita, anak saudara kita, sepupu-sepapa kita, keluarga kita. Itu maknanya hebah. Biasanya macam itulah dipanggil hebah. Baik. Seterusnya, yang seterusnya dipanggil sebagai atiyah. Atiyah ni maknanya ialah menggambarkan antara pemberi dengan yang diberi ada hubungan kerabat. Atiyah. Atiyah maknanya laki bagi kat bini, bini bagi kat laki. Pemberian tu dipanggil atiyah. Atak ataupun pemberian. Kemudian yang keempat namanya atak bisawab. Atak ni maknanya pemberian, sawab tu maknanya pahala. Apa makna pahala di sini? Bukan makna pahala, maknanya balasan balik. Contoh, kita duduk kampung, lepas tu kita nak kenduri kahwin anak kita. Kita pun war-war lah. Kita kata, saudara-saudara, saya nak kahwin anak saya. Jemput datang rumah.
Jemput datang rumah. Orang kampung dulu, dia pun bincang. Di peringkat surah masjid, bincang. Pak dia tu nak kahwin anak. Macam mana? Kata Haji Mak, saya ingat saya nak sedekah berah. Tanya Pak dia berapa ribu nak jemput? Alu kasar 1,000 lah kata dia. Dia pun kata 100 kilo cukup kot. Dia pun derma 100 kilo. Allah pula, dia kata nak ayam, dia derma ayam 100 kilo. Mari pula apa ni Mak Limah, dia derma daging 50 kilo. Yang ini pula mari abada pula derma telur 200 biji. Yang ni pula mari kata tak apa, saya derma gula 10 kilo. Yang ni kata saya nak derma apa ni repah-repah semua sekali tu dalam 30 kilo. Repah ayam, repah daging, repah ni derma. Okey, habislah kisah. Kemudian salah seorang daripada mereka ni menikah anak pula. Haji Mat nikah anak. Hak yang bagi ni, dia ada satu tanggungjawab nak bayar balik. Kecuali masa dia nak bagi tu rumah dia terbakar habis, tu soal lain lah. Itu orang maaf lah, biasalah tu. Ataupun dia tiba-tiba sakit tak ada benda, itu lain. Dia akan cuba tengok, mak bagi aku dulu tu 100 kilo apa ni ayam, aku kena bagi 100 kilo ataupun 120 kilo. Benda tu tak tertulis, bukan berhutang. Dia akan bagi. Itu dipanggil al-anta' bisawab. Ni perangai Nabi. Perangai Nabi, orang bagi kat dia, dia akan bagi ganda pada orang tu. Fayusibu alaiha. Dia bagi lebih. Perangai Rasulullah, kita bagi sikit, dia akan bagi lebih pada orang tu. Itu perangai Rasulullah SAW. Baik, nombor seterusnya dia panggil infak. Infak ni maknanya sedekah lah. Sama juga. Yang seterusnya wakaf. Wakaf ni lebih kepada harta yang berkekalan untuk manfaat umum. Sama ada masjid, tanah kubur, seumpamanya. Itu jenis-jenis dia. Muka surat 23, kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah ni yang pertama ayat masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah hingga akhirnya. Ayat ni tuan-tuan luar biasa. Muka surat 23-24. Apa luar biasanya? Pertama, Allah kata, orang sedekah tu ibarat ada satu benih. Benih tu dia tanam. Bila dia tanam tu tumbuh satu pokok. Bila satu pokok tu tumbuh 7 takar. Setiap takar tu 100 benih. Dan Allah sebut lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah boleh ganda lebih banyak daripada tu. Apa makna? Kita pergi expert lah, pergi nega. Kita main saham. Kita main pelaburan. Kita tengok. Kita tak akan temu tawaran seperti tawaran Tuhan. Orang dapat 10%, 20%, 30%, 50% jarang-jarang. 100 itu terpijak. Lebih pada tu hampir mustahil. Bukan tak ada. Ada sekali-sekala sangat. Ini biasa. Tuan-tuan duk simpan tabung haji, dapat berapa? 3.5%. 2%. Dekat pilihan raya banyak sikit. 4.3%. 5%. Biasa dululah dulu. Saya duk tengok macam tu. Tahun pilihan raya, dia macam tu. Pernah tak tabung haji bagi kat kita 100%? Allah banyak Ustaz. Okey, 90%? Tak ada. Okey, 70? Tak ada. 60? 50? 40? 30? 20? 10? Tak ada juga. Dah ada berapa? Paling tinggi setakat yang saya tengok, dengar dulu, 8%. Lebih kurang dalam 10 tahun lepas lah, 8 tahun lepas, 10 tahun lepas. Ada sekali. Itu biasanya tahun tu tahun pilihan raya. Contoh lah. Itu saya ingat tu. Maknanya biasanya berapa persen? 3, 4, 5, 6, 7, gitu je. Biasanya kalau kita tengok dalam 4 tahun kebelakangan ni, antara 3,
4. 2, 3, 4. Tu je. Maknanya kalau kita ada 100,000, kalau 4,000. Tu lah. Betul tak? Hak lain, carilah hak lain. Mungkin bank rakyat dia ada satu skim, dapatlah 12%. 100,000 dapat 12,000. Itu je. Dia tak baginya 100%. Tapi Allah, dia tawar kita 1,700. Dan Allah reserve satu kalimah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda banyak lagi. Siapa berani tawar macam tu? Siapa berani tawar macam inilah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Baik. Kita terus pergi kepada muka surat 28. Mendapat gantian daripada Allah bahkan lebih daripada itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ayat ni menenangkan kita. Apa-apa yang kamu sedekah, banyak mana sekalipun, sikit mana sekalipun, Allah ganti. Dan dia sebaik-baik Tuhan. Tak rugi sedekah. Jadi, yakin orang Islam sedekah, Allah ganti. Allah ganti dengan sebab dia sedekah. Dan ini kelebihan orang bersedekah. Yang kedua, Allah menyatakan hilang perasaan takut dan sedih. Orang yang sedekah ni, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Muka surat 29. Hilang takut. Kita rusing, kita rasa takut, kita rasa bimbang, kita rasa sedih. Ambil duit, letak dah tabung. Bismillah, kerana Allah, mudah-mudahan Allah selesaikan hidup aku. Ini penghalang daripada perkara ni. Kadang-kadang kita tak sangka. Allah puji mereka yang sanggup berkorban. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Muka surat 30-31. Kisah ni cukup menarik. Hadis sahih riwayat Bukhari. Macam mana Nabi ada tetamu, Nabi terus panggil siapa dia, pergi kat rumah dia, tanya makanan ada tak di rumah. Isteri baginda jawab tak ada makanan. Lalu Nabi buka tender kepada sahabat dia, siapa dia nak jadi tetamu kepada tetamu Rasulullah ni, nak menjadikan tetamu rumah dia tetamu Rasulullah. Datang seorang Ansar, tak berbicara dengan bini dulu, tak WhatsApp apa-apa, terus janggut. Saya ya Rasulullah. Balik ke rumah. Sampai ke rumah, bagi tahu bawa dah tetamu ni. Dia kata ada makanan dah, ada masak dah. Tapi anak kita tak makan, lapar lagi. Lepas tu makanan banyak ni je untuk keluarga kita je cukup. Jadi macam mana? Dia kata akrimi dhaifa Rasulillah. Kamu muliakanlah tetamu Rasulullah. Jadi caranya laki bini ni pakat nak laksanakan tugas ni. Laki ni kata saya akan tidurkan anak-anak kita, buat cakap khilaf galik tidur, awak masak. Sudah masak, kita akad semua makanan ni kepada tetamu. Lepas tu masa nak makan tu, saya akan buat pergi kat pelita tu, saya akan padamkan lampu pelita tu. Jadi makan dalam gelap, nampak cahaya bulan je. Bukan nak romantik, tapi supaya ni. Caranya kenapa? Kemudian tangan kita ambil makanan. Kita makan. Tetamu kita suruh makan dalam gelap, dia makan. Tapi kita tak makan. Kita hanya makan angin. Kita buat kunyak. Jadi dia nampak macam kita makan. Sehingga bila dia makan, tetamu ni makan habis. Dan ucap terima kasih balik. Maka tidurlah sekeluarga tu dalam keadaan lapar. Pagi esok sembahyang subuh, Nabi tengok dia dari jauh lagi. Nabi senyum. Nabi kata laqad dhahika rabbuka fi tilkal lailah li fi'alikuma. Satu riwayat laqad ajiba rabbuka. Maknanya Tuhan kamu merasa pelik. Tuhan kamu merasa berketawa dengan perbuatan kamu berdua suami isteri atas yang kamu buat sehingga kamu lapar. Maka Allah turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni sanggup melaparkan, menyusahkan diri walaupun mereka perlu. Allah rakam dalam Quran macam tu. Orang tanya kita, peristiwa ni berlaku tak zaman sekarang?
Berlaku. Ada orang baik. Bukan sama dulu je, sama sekarang pun ada orang baik. Sebab Quran ni sesuai sepanjang zaman. Seorang syekh namanya Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid, saya sebut juga dalam buku ni. Dia dikatakan telah mengislamkan lebih 11 juta manusia. Ramai pada rakyat Melaka campur dengan rakyat Negeri Sembilan, campur rakyat Selangor. Tu ramainya dia. Ramai. Dia ni pendakwah, dia doktor perubatan. Dia orang Kuwait tapi lokasi dakwah dia di Afrika. Dia pergi ke Afrika, banyak tempat di Afrika. Satu hari dia datang ke Afrika ni, apa yang dia buat? Di Afrika, bila dia pergi ke Afrika, dia minta maaf banyak sangat. Di Afrika ni dia tengok susah orang, lapar, orang miskin, orang ni, tapi dia dakwah. Allah bagi kelebihan dia, dakwah dia berjaya. Dia meninggal dunia 2015 lalu. 2015 lalu. Masya Allah. Orang mewakafkan seluruh waktunya untuk dakwah. Dia kata dalam pengalaman dia pergi sebuah rumah nak bagi makanan. Ni saya rekah cerita panjang, cerita sebelum ada tu. Siapa kat perempuan tu tengok makanan gandum ni dalam 1 kilo, 2 kilo. Perempuan ni menangis, tak nak makan. Kenapa? Kata dia, sebab saya lapar. Kenapa 3 hari dah tak makan? Tengok makanan ni. Jadi apa dia buat? Dia ambil makanan ni, dia serah balik. Kenapa? Kata dia, belakang sana tu, rumah jiran saya tu, dia 7 hari tak makan. Jadi bagi kat dia lah. Kalau kita lah, kurang-kurang kita kata, kenapa bawa 1 kilo, bawa lah seguni, aku lapar. Teruk. Ini mungkin akan berlaku di Gaza sekarang. Dengan situasi yang berlaku ni, tak mustahil itu yang berlaku. Kemudian tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Apa nama ni? Kisah moden yang tak dapat dilupakan saya sebut. Itulah muka surat 33 sampai 34. Boleh baca. Nas hadis berkaitan sedekah. Di mana muka surat 35, Allah Nabi doa berdasarkan kepada malaikat yang Allah turunkan tiap waktu pagi dan petang. Kerjanya doa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang infak ni ganti, berilah kepada orang yang kedekut tu kehilangan. Hak ni ganti, hak ni kehilangan. Beri betul-betul. Dan Allah sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apa yang Allah infakkan kepada kamu, apa-apa sesuatu pun, maka dialah yang akan beri kepada kamu, dia akan ganti balik. Allah ganti, dan dialah sebaik-baik gantinya. Allah akan ganti, tuan-tuan. Nabi sebut, ma naqasat sadaqatum mimmal, tidak kurang sedekah daripada harta. Syekh, tak kurang apa? Saya kurang dah. Betul. Tuan-tuan tengok dua. Cerita benar, sahabat saya cerita. Ada orang kerja toke ataupun tuang kebun kelapa sawit. Kawan saya ni seorang qadi lah sekarang ni. Tanpa sebut negeri mana. Dia berjalan, dia bawa orang kampung tu, bawa dia tengok 2 kebun. Kebun kelapa sawit. Satu kebun. Dekat-dekat sebelah-sebelah. Satu kebun tu buahnya hijau, banyak, subur. Satu kebun ni buah sikit, kuning. Lalu orang ni kata, tahu tak sebab apa hak ni hijau, hak ni kuning? Tak. Dia kata hak hijau tu, tuang dia ni selalu bayar zakat dan infak. Hak ni tak. Tengok rezeki. Yang ni banyak, yang ni tak. Setanah je, seperagang. Perenggang. Dan ini mengingatkan kita hadis sahih. Hadis pelik. Hadis riwayat Bukhari. Bukan lain. Satu hari seorang lelaki jalan. Ni cerita zaman sebelum Rasulullah. Tapi Rasulullah cerita. Dia tengok ke langit, dia dengar satu suara. Suara yang berkata, awang ni kita nak turun hujan kat mana?
Maka dengar suara, kita turun hujan kepada tanah si fulan bin si fulan. Sebut nama. Dia pun tengok awan tu bergaruk je pergi. Sampai awan tu turun kepada tanah bendang yang banyak sangat. Pokok-pokok. Yang banyak pokok-pokok tanaman. Subuh. Dia pun pergi tengok orang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Awak nama sekian-sekian? Dia kata, ya, saya nama sekian-sekian lah. Kenapa awak tahu nama saya? Tak, saya dengar satu suara sebut nama awak. Awan tu, hujan tu tak kena pada lain. Kan hujan kan kalau kita tengok bertopok-topok. Kita daripada sini nak pergi ke Melaka, tengok-tengok serembang hujan. Sampai jalan lagi lepas dia tu tak hujan pula. Sampai pula Simpang 4 hujan balik. Akhirnya lega pula. Masuk selepas pada tu air keruh tu hujan pula. Biasa tak macam tu? Biasa. Bila hujan. Dia kata, saya nak tanya awak lah. Sebenarnya awak buat apa sampai hujan sendiri turun kat awak? Dia kata, saya tak buat apa. Saya bahagikan hasil mahsul saya pada 3. Sebahagian sepertiga saya guna untuk saya makan. Keluarga saya. 1/3 saya sedekah. Saya infak. 1/3 saya guna beli benih, pengairan, pengusahaan macam tu. Kita tak payah bagi 1/3, 3/3, tak payahlah tuan-tuan. 1/10 cukup. 10 banyak Ustaz. Gaji 10,000, 1,000. Okey, 1/100. 100 riyal. 10,000 100 riyal aje. Contoh. Maknanya sekurang-kurangnya ada pembahagian. Tengok macam tu. Faham tuan-tuan. Baik. Itulah kelebihan sedekah ni. Kemudian seterusnya Allah akan mengembang biak hartanya. Ini dinaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni hadis hasan muka surat 40. Hartanya akan bertambah. Tuan-tuan, orang yang bersedekah sejarah membuktikan hartanya bertambah kaya. Kisah macam mana sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia bukan makin miskin, makin kaya. Makin kaya, bukan makin miskin. Bersedekah juga adalah dapat memadamkan dosa. Sedekah ni dapat memadamkan dosa. Sebab Nabi kata was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah ini dapat membasmi segala kesalahan sebagaimana air boleh menghapuskan api. Api itu terpadam dengan sebab air. Tengok. Ni kelebihan. Kelebihan sedekah. Baik. Sedekah juga adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah burhan. Sedekah ni burhan. Apa makna burhan? Burhan tu maknanya bukti. Apa makna bukti? Mudah je tuan-tuan. Ada seorang tu mak, dia bina masjid. Dia bina masjid, masjid pun dia, lepas dia bina dia mati. Tak ada apa. Sudah dia mati, mari orang ni semayang, jawatan kuasa ada semua sekali. Kemudian dalam ramai-ramai duk makan di roti canai di kedai cerita, bagus masjid tu ni. Orang pun sebut, tu mak lah bina dulu. Masya Allah, baik dia. Nampak? Kenapa orang kata dia baik? Sebab buktinya masjid ada. Saya pergi semayang di Kuala Lumpur, di Cita Lama, di Sungai Penchala. Ada sebuah masjid. Sudah ceramah tu, sebelum ceramah tu, orang cerita, ni masjid ni, Masya Allah. Tu tahu siapa dia cerita. Masjid tu tuan-tuan, Allah bagi orang yang infak seorang. Dia guna duit dia guna tanah dia. Saya rasa kalau nilai sekarang kat 20 juta lah masjid tu. 30 juta, 20 juta dia bina. Masa nak tunjuk arah kiblat bina tu, dia datang dengan pakai ambulans di uzur dah. Kemudian dia pakai hot napah ni, oksigen. Masa tu imam doa tu, air mata menangis dia kadang. Masjid siap, dia mati. Sekali pun tak pernah semayang. Tapi anak-anak dia ambil satu inisiatif.
Datang ke masjid tu, tanya bendahari berapa tak cukup. Setahun tu 2-3 kali top up. 20,000, 30,000, 50,000. Tengok. Jasa orang tengok pas sekarang. Semayang. Baik tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan sedekah dapat merawat orang sakit. Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Kamu rawatlah orang sakit kamu dengan cara bersedekah. Macam mana kita rawat orang sakit dengan bersedekah? Kita akan tengok banyak orang sakit dengan sebab sedekah Allah sembuh sakit dia. Seorang ulama besar namanya Al-Hakim. Dalam ni saya cerita kisah panjang. Hakim ni pakar hadis, pengarang kitab Mustadrak, lahir sekitar tahun 300 Hijrah lebih, dan orang yang amat hebat. Allah uji muka dia ni teruk kena sakit, tak baik-baik. Sampai anak murid dia seorang tu mimpi temu Rasulullah. Rasulullah SAW kata, kalau nak baik, sedekahlah dengan derma air. Anak murid dia pun perempuan, anak murid dia pun datang kat dia, bagi tahu. Dia pun beli satu tempayang, kemudian upah orang isi air, letak gelas yang boleh minum, macam gelas besi lah. Negara Arab biasa dia panggil air sabil. Saya selalu buat minum masa duduk di Syam, Syria, duduk minum dulu. Jadi dia pun minum air. Orang main tak berapa lama, dia bersih, putih, baik balik, lebih baik daripada sebelum daripada tu. Ini sedekah. Dan cerita bab sedekah ni memang luar biasa. Seorang tu anak dia sakit lama, ni cerita baru. Anak dia sakit lama. Sakit tu sampai tahap tak boleh bangun. Bertahun-tahun. Berubat tak baik-baik. Duduk atas katil macam orang koma, tapi sedar, tapi tak boleh bangun. Uzur. Dengan mungkin kaki ni tak boleh bangun lama. Entah macam mana abah ni satu hari dengan mak, dia panggil apa nama ni semua. Dia panggil semua kita kata orang miskin, fakir, mari makan rumah dia. Jamu makan. Rumah dia 2 tingkat. Jamu makan, sudah makan ni, baca doa semua sekali ni, mereka pun balik. Sudah balik, maka keluarga ni beraksilah untuk bersih makanan lah. Pinggang mangkuk masing-masing, duduk sama-sama bersih. Mak pun duduk dapur bersih. Ayah pun adik-beradik. Tengah-tengah bersih tu, mungkin pukul 11 malam, pukul 12 malam. Tengah-tengah duduk ni, tak semena-mena anak hok sakit bertahun-tahun duduk atas kursi tu bangun. Berjalan turun daripada bawah, daripada atas tu turun ke bawah. Kita memak abah dia. Mak, kita lapar, mak. Menangis, mak. Bukan menangis kerana anak lapar. Boleh berjalan. Terkejut. Ini hebatnya sedekah. Sedekah dapat mengkifaratkan dosa. Kita ni memang banyak dosa, tuan-tuan. Jadi dengan sebab kita sedekah, dia akan dapat mengkifaratkan. Sama ada dengan solat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sedekah. Cara macam tu. Tak rugi pun sedekah. Sedekah. Yalah. Sebab itu kadang-kadang sedekah ni pelik, tuan-tuan. Orang yang bermusuh dengan sebab sedekah jadi baik. Kuasa sedekah ni. Orang yang berdendang deki orang, bila sebab sedekah jadi baik. Geram. Oh, sedekah. Tak jadi marah. Ada seorang syekh kepada syekh kami. Allah saja tahulah betapa baiknya dia. Baik-baik sungguh. Sehingga rumah dia tak pernah makan seorang. Dia akan ada tetamu. Dan tetamu dia bukan 3 orang. Kadang-kadang 100 orang, 50 orang, 200 orang. Jadi rumah dia tu berasak semua lah, kata orang. Dia kaya lah dia, bukan dia miskin. Dia orang yang besar lah jawatan agamanya. Kaya. Jamu semua. Jadi orang-orang yang konflik dia bergaduh. Tengok jamu dengan sedap ni jadi lain macam. Allah kata, baik benar. Kita yang tegar Islam ni kadang-kadang nak jamu seorang pun payah.
Oh, baik ni, baik. Jadi dia gini, malah cakap habis ah. Jadi akhirnya jadi baik habis. Ini kesan daripada sedekah ni. Kemudian sedekah ini dapat pakaian, makanan, minuman yang diganti dalam syurga. Hak tu kita dah nak bayangkan lah. Tapi hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada muka surat 47-48. Sedekah dapat menyelamatkan bala. Dengan sedekah Allah selamat bala. Balanya apa? Nabi kata, ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin illa hufiza min an yamut min ladghatin aw hadmatin aw mautati baghtah. Tiada seorang lelaki yang bersedekah pada siang hari atau malamnya melainkan Allah pelihara daripada mati dengan sebab sengatang binatang berbisa atau ditimpa keruntuhan atau mati mengejut. Itu saja. Kita sedekah, hak mati mengejut tak ada. Hak kena sengat menatang ular jeking kala lipang tak ada. Dan begitu juga mati ditimpa bangunan ke, dalam erti bahasa moden kau macam sedekah, macam aksiden ke, tak ada. Tengok saya tutup dalam isu ni, macam siapa paling pemurah sedekah. Saya ada buat satu buku, orang yang paling pemurah Rasulullah lah. Muka surat 49, ada seorang lelaki datang ke Rasulullah, dia baru masuk Islam, dia minta Nabi derma, minta seekor kambing. Nabi tengok selembah, Nabi bagi. Dia balik kampung dia kata apa? Ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, mu pakat masuk Islam lah. Muhammad ni dia bagi, dia tak takut rasa fakir. Sedekah ini adalah mulia. Kerana sedekah belah atas, tukang terima belah bawah. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Syurga ni untuk orang-orang dermawan dan pemurah. Disebut dalam sebuah hadis, Al-Jannatu Darul Askhiya. Walaupun hadis ni tidak kuat, riwayat Al-Kharaiti, Ibnu Hibban, Ibnu Adi dalam Kamil dan juga beberapa tokoh yang lain. Baik, saya nak teruskan kepada pendapat ulama dan ahli tasawuf berkenaan dengan sedekah. Ini banyak cerita kisah tentang Syakib Balkhi dengan Hatim. Kisah ni panjang, saya tak nak syarah panjang, tapi dia belajar sampai 33 tahun dengan tok guru dia. Hatim belajar dengan Syakib dan ada 8 perkara, salah satunya dalam bab sedekah. Inilah yang dikatakan peri pentingnya sedekah ini. Kita tengok pada muka surat yang ke 73, keajaiban sedekah. Riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang lelaki dia bersedekah dengan seekor unta yang ada pelana, ada cocok hidung ni, hak boleh tarik ni. Bila dia sedekah pada jalan Allah, Nabi kata kamu akan dapat 700 ekor unta, semuanya berpelana, berada tali hidung, 700 ekor. Sedekah seekor je. Allah bagi di akhirat 700 ekor. Besarnya gandaan Allah. Sayyidina Uthman radhiyallahu an membeli dan menginfakkan telaga rumah. Apa makna? Bi'ru rumah ni duduk di Madinah, milik orang Yahudi. Milik orang Yahudi. Jadi dia conquer air. Orang Islam nak beli, nak makan, nak minum air, kena beli dengan dia. Sayyidina Uthman fikir macam mana nak ambil telaga ni. Pergi kat dia, nak beli. Dia tak nak jual. Sayyidina Uthman kata aku nak beli juga. Tak nak jual. Berapa munak, tak nak jual. Sayyidina Uthman ni dia ada satu helah. Dia kata ginilah, kalau kamu tak nak jual, aku nak beli denganmu separuh. Dia kata separuh tak apa lah. Jadi Sayyidina Uthman beli 12,000 dirham. Mahal masa tu 12,000 dirham. Bila beli 12,000 dirham, apa yang berlaku, separuh ni macam mana? Hari ni giliran Yahudi, esok giliran Sayyidina Uthman. Lusa giliran Yahudi. Giliran Sayyidina Uthman bagi percuma je. Giliran Yahudi dia jual. Giliran Sayyidina Uthman kata apa? Kalau boleh, kau ambil buat bekalan untuk esok pula. Sekaligus. Jadi akhirnya ekonomi dia jatuh merudum. Dia pergi kat Sayyidina Uthman, dia nak beli, nak jual. Saya macam malah aku nak beli mahal. Dia kata nak jual murah-murah je. Mau nak jual apa? Dia kata 8,000. Asalnya 12. Jadi Sayyidina Uthman kata tak apa, aku ambil 8,000. Akhirnya jadilah isu air, orang Madinah selesai.
Sedekah Sayyidina Osman dalam membantu tentera Islam ke Tabuk. Itu dia. Sedekah Sayyidina Osman dalam membantu tentera Islam di Tabuk. Ini luar biasa tuan-tuan. Dia sedekah banyak mana? 900 ekor unta, 100 ekor kuda, 1000 dinar. Allah. Jumlah tu tuan-tuan kaya. 1 dinar banyak mana? Dapatan kajian kita zaman sekarang, 1 dinar lebih kurang dalam RM1,200 kepada RM1,400. Itu 1 dinar. Dan dia sedekah berapa banyak? Dia sedekah sebanyak 1000 dinar. 1000 sejuta. Kali ya. Mana sejuta lebih? Itu banyaknya. Kemudian kita tengok sedikit lagi. Ni sedekah lain dah. Abdurrahman bin Auf. Banyak juga sedekah. Abdurrahman bin Auf. Macam mana Abdurrahman dalam perang Khandaq. Dia dalam perang Tabuk. 8,000 dirham. Dia memberikan sebanyak 4,000 dirham. Ketika hartanya ada 8,000, dia sedekah separuh 4,000. Apabila hartanya berkembang 8,000 dinar, maka dia sedekah 4,000 dinar. Separuh. Apabila hartanya 16,000 dinar, maka dia bersedekah separuh daripadanya. Apabila hartanya mencecah 32,000 dinar, dia sedekah separuh daripadanya. Maknanya berapa banyak dia sedekah tuan-tuan? Katakan 16,000 dinar. Saya kata 1,000 dinar pun lebih pada sejuta. Maknanya dekat 20 juta tuan-tuan. Dekat 20 juta dia sedekah. Itu sekali biasa saja. Dan banyak lagi lah. Orang kata dia kaya ni memang berkah lah. 10 kali ganda balasan sedekah yang diperolehi Sayyidina Ali. Muka surat 82-83. Ini kisah menarik. Ada orang nak minta sedekah dengan dia. Dia tak ada apa. Dia royak kat isteri dia. Isteri dia kata ada 6 dirham je. Dia kata tak apalah kalau 6 dirham. Pergilah sedekah semua sekali ni. Sebab Allah akan ganda. Dia pun bini dia pun bagilah dia 6 dirham. Tak ada apa-apa. Fatimah ni bagi. Orang dia pun bagi kat orang tu 6 dirham. Jadi kosong. Dia duduk masjid. Tengah duduk datang seorang lelaki bawa seekor unta. Dia kata, nak beli dah unta ni? Sayyidina Ali kata, tak nak, aku tak ada duit. Mau beli lah, biar lah, murah-murah pun tak apa. Sayyidina Ali kata, dah berapa ke? Dia kata, aku nak jual dalam 140 dirham. Sayyidina Ali kata boleh, tapi dengan syarat lah, tangguh dulu lah. Aku beli tapi tangguh dulu. Sebab aku tak ada duit kot. Seminggu depan ke 2 minggu boleh lah. Setuju. Dia pun tambahlah unta dia depan masjid. Lepas orang tu pergi, datang seorang lain, ni unta siapa dia? Sayyidina Ali kata unta aku. Dah nak jual tak? Kalau kena harga boleh lah. Dah aku nak jual sungguh ni. Aku nak beli sungguh. Mau nak beli berapa? 200. 200 pakai jadi ya. Jadi dia pun dapat 200. 120, 140 tu dia bagi kepada tuan asal, baki 60. Dia pun royak ke Hasan, bagi tahu kat makmum, 1 diganda dengan 10. 6 dirham kali 10, 60 dirham. Dia dapat serta-merta Allah bagi. Ini dia. Kisah sedekah Abu Dahdah Al-Ansari. Ini kerana 1 pohon tamar, dia sanggup jual sekebun, akhirnya dia dapat balasan syurga di hari akhirat. Kisahnya menarik. Kisah sedekah Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana dia terima 180,000 dirham, dia pergi sedekah semua waktu dia puasa itu, balik rumah nak beli daging pun tak ada duit. Makan roti kering. Bini pembantu dia kata, ya Aisyah kata mana ada daging ke apa? Tak ada. Kata dah umul ini sedekah semua. Dia kata kalau mau ingat aku ambil kat dalam 2 dirham beli daging. Itu hebatnya dia. Kisah sedekah Malik bin Dinar. Ini pun sama. Kisahnya dia sedekah walaupun sedikit tapi kesangnya cukup besar. Kisah sedekah seorang ibu. Ini kisah pelik. Seorang ibu salihah datang seorang lelaki minta sedekah, dia pun bagi. Anak dia sedang musafir, anak dia kena baham di singa. Tiba-tiba singa tu heret dalam hutan, datang seorang lelaki, halau singa tu, pergi pukul singa tu, dia terlepas, baju dia cari. Orang tu kata 1 suap dengan 1 suap. Lalu bila dia balik, dia pun cerita kat mak dia. Mak dia kata macam mana? Dia pun sebut hari bergiang, waktu bergiang, kutub bergiang. Kata dia betul, masa tu dia sedekah kepada orang tu, Allah tolong anak dia.
Ini dalam kitab Ba'da Syiddah. Kita boleh tengok muka surat 90, 91, 92. Sedekah air menghilangkan penyakit muka. Yang ini saya sebut cerita Hakim tadi. Sedekah melepaskan bala besar. Ini kisah pelik. Abu Osman Al-Hiri An-Naisaburi. Dia ni seorang ulama besar, alim. Apa yang berlaku di negeri Naisabur ni, ada seorang gubernur yang amat zalim. Namanya Ahmad bin Abdullah Al-Hujustani. Zalimnya dia buat satu bekah atas bukit, tempat tak tinggi sangat. Dia buat satu bekah macam telaga, tapi bukan gali. Petak, dia panggil marba'ah ni. Dia paksa semua orang kaya, mana-mana yang isytihar kaya, kena sedekah kat dia 30,000 dirham. Semua pakat sedekah. Kalau tak, bunuh. Orang kaya betul tak ada masalah lah. Ada seorang tu teruk, dia tak ada duit sangat, tapi dia tersenara kena bayar. Dia pergi dekat dengan Abu Osman Al-Hiri. Dia pun kata, Tunggu, saya ni tak ada berat dah, esok dah hari akhir dah kena ni. Tunggu ni tanya, mu ada berapa? Dia kata ada 3,000 je. Minta 30,000, dia ada 3,000. Kalau begitu kata dia, boleh tak mu bagi kat aku 3,000 tu? Boleh? Boleh. Ikut pandai aku buat. Okey, tak apa. Dia pun bagi, dia panggil semua orang fakir miskin, dia bagi 3-4 dirham seorang, semua dapat. Kemudian lepas pada tu, dia semayang maghrib, lepas tu semayang isyak, baca doa. Lepas tu malam tu dia tak tidur sampailah subuh. Subuh ni tiba-tiba ada Tok Bilal azan. Bila sudah Tok Bilal azan, dia panggil khadam ni, dia kata, mungkin tengok bandar tu takut ada apa-apa berlaku. Tengok tak ada apa-apa, balik. Selepas 10 minit balik. Bila balik, dia pun cakap, tak ada apa-apa berlaku Tok Guru, kepada imam ni, Abu Osman Al-Hiri. Lalu Tok Imam ni pun angkat tangan. Dia doa-doa yang pelik pada muka surat 95. Dia kata apa? Wa haqqika la aqamtus salah hatta tufarrija an ibadik. Dengan hak kamu wahai Tuhanku, aku tak akan semayang subuh ni sehingga kamu selesaikan kesusahan hamba-hambamu. Dia cakap gitu. Kita kena semayang, tapi dia siapa maknanya harap sungguhlah, kata orang, doa habis. Dia kata, mungkin tengok sekali lagi. Tengok tak sampai 5 minit, patah balik. Tuan guru selesai dah masalah. Kenapa? Abu Abdullah Al-Hujustani telah dirodok, ditikam perut oleh hambanya sendiri. Mati. Jadi, terbatallah undang-undang tu. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Sedekah perigi membawa kesembuhan. Yang ini kita tengok kisah banyak. Kisah Abdullah ibn Al-Mubarak, sama. Sedekah seorang petani. Yang ini pun kita sebut bagaimana akhirnya hujan turun macam saya ceritakan tadi. Sedekah menyembuhkan sakit parah. Yang ini pun kita sebut kisah berkenaan dengan orang yang sedekah. Zaman dulu dia sakit parah. Akhirnya apabila dia dengar hadis dawu mardakum bisadaqah, maka dia pun sedekah. Akhirnya Allah bagi kesembuhan. Sedekah menyembuhkan penyakit kanser. Ini berlaku. Ustaz sedekah pun tak sembuh kok. Bukanlah semua, tapi ada ki sembuh. Qada Tuhan tu, itu berlakulah, nak kata macam mana. Sedekah menyembuhkan sakit anak kecil. Anak kecil sakit, boleh juga sedekah. Dawu martakum bisadaqah. Baik. Dijangka akan mati, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dengan sedekah. Ada juga orang tu hampir mati dah. Maka muka surat 106, dengan sebab dia sedekah, akhirnya penyakitnya sembuh. Ini berlaku dalam, ni cerita benar semua ni. Kemudian kita tengok kisah tokoh korporat yang luar biasa. Dr. Khalid bin Jubair, dia cerita. Dia telah dihantar oleh kerajaan Saudi ke Morocco untuk buat satu hospital ataupun klinik untuk rawat orang secara percuma. Tapi equipment tak cukup. Sudah datang seorang pesakit, kamu nak, kamu akan temu dengan tokoh ni, telefon. Dia pun telefon. Tokoh tu ajak pergi ke rumah dia, dekat cara orang kaya besar lah. Orang kaya ni kata apa? Betang pun dah habis je, sekejap je betang. Dia terus bagi 1 juta. 1 juta dirham ke bagi. Terkejut kawan ni. Kau buatlah apa ni? Lalu dia kata apa? Mu cerita pada orang ramai, tidak aku sedekah 1 juta ni, melainkan aku akan dapat 3 juta. Dia berani, tuan-tuan. Dapat 3 juta.
Dan dia kata peristiwa ni bukan sekali berlaku pada aku, banyak kali. Mu ceritalah, mu cerita, aku tak bohong. Cerita benar. Dia mempunyai 4 orang anak. Setiap orang aku beri kepada mereka sebuah syarikat atau kilang. Mereka mendapat keuntungan yang banyak. Ada pun wakaf yang aku lakukan, kata pemurah ni, di mana dia buat untuk pesakit dialisis, di mana rawatan mencuci buah pinggang perlu dilakukan setiap 2 hari sekali. Kemudian aku mewakafkan 20 hospital yang lain untuk dijadikan pusat rawatan. Kita satu pun berat. Nak beli mesin dialisis 40,000 satu pun letih. Ni sampai tahap tu. Sedekah boleh mengubah nasib sikap seseorang. Ini pun kalau baca kisah ni menarik. Dalam kisah ni hadis sahih riwayat Bukhari menceritakan orang tu salah sedekah kepada penzina, akhirnya penzina tu bertaubat. Dia salah sedekah kepada pencuri, akhirnya pencuri itu bertaubat. Dia bersedekah kepada orang kaya, akhirnya orang kaya itu jadi pemurah. Dulu dia ingat dia, apa-apa orang kaya pun suka orang bagi kat dia. Dia jangan ingat orang kaya tak suka. Ingat orang miskin yang suka, orang kaya lagi suka kadang-kadang. Saya banyak kisah saya bagi kat orang kaya, suka je. Suka sungguh. Maknanya biasa dia memberi, tapi bila dia diberi, lain macam ni. Dia suka. Saya tak boleh nak ceritalah siapa-siapa dia, sebab kadang-kadang orang besar sangat. Tapi maknanya seronok. Baik. Sedekah membawa ke syurga. Yang ni kita tinggal akhirat lah. Sebab itu harapan kita. Sedekah memanjangkan umur. Yang ini memang benar yang disebut. Sedekah boleh mengubah manusia ke arah kebaikan. Sama juga macam kita sebut hadis tadi itu, memang macam tu. Sedekah seorang yang kedekut yang diterima oleh Allah. Saya juga sebut. Sedekah menyelamatkan seorang daripada binasa. Banyak kisah-kisah yang saya nyatakan. Sedekah membawa selamat daripada bencana. Kisah zaman Nabi Sulaiman, saya sebut. Sedekah penyembuh kepada sihir. Ini dalam kitab Min Ajaib Sadaqah. Sedekah dan kesembuhan yang ajaib. Ini juga berlaku. Sedekah ibu untuk pemulihan mata anaknya juga berlaku. Allah pasti menolong hambanya. Dan gigi gerahannya sembuh sepenuhnya dengan sebab sedekah. Isteri sembuh selepas suami bersedekah emas. Sedekah 3 dinar dibalas 300 dinar. Dan lain-lain lagi. Sebenarnya kisah-kisah ni saya sengaja sebut agar kita juga biasa berinfak, tuan-tuan. Bukan mesti banyak walaupun sedikit. Akhir kalam, sebelum saya mengakhiri, ada sebelum saya panggil kita punya datuk untuk ucapan, kita ada buku hadis 40. Hadis ni kalau boleh buat mengajar cukup baik baca. Hadis ni ada 50 hadis, kita syarah. Orang petikai hadis yang ke-8, kita syarah sampai 20 line. Dan yang terbaru. Jadi hadis kata sebagainya. Inilah doaku, kalau boleh menjadi amalan kita baca doa. Banyak tentang kelebihan. Anakku, jadi inilah pesanan Abah. Ini buku terbaru saya yang kita sebagai bapa nasihat pada anak dan cucu kita masa di lapangan pembelajaran. Masa peliharalah. Jadi saya tengok kumpulan ni memang jaga masa benar, memang patutlah kita ambil cakna masa. Tinta nasihat nak jadi penuntut ilmu macam mana. Walaupun kita dah berusia, tapi bukanlah bermakna kita tak boleh pandai. Sejarah membuktikan Izzuddin bin Abdul Salam belajar masa usia tua. Abu Hurairah dan banyak sahabat Nabi belajar dalam usia tua. Taudeh ni masalah umrah dan haji. Siapa nak pergi Mekah, inilah yang paling lengkap, terbaik. Dan buku yang terbaru yang kami mengajar boleh tengok dalam YouTube, Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Susunannya pelik, kita akan susun berdasarkan masa. Daripada waktu bergiam-giam sampai bergiam-giam dengan petanya sekali. Itulah maksud yang kita nak sampaikan. Dan akhir sekali, sebelum saya tutup, saya nak panggil sahabat saya, Ustaz Razif. Saya nak melancarkan pada hari ini satu kempen untuk menyertai laman web kami. Bukan laman web, tapi apps kami. Namanya Al-Inarah.